sebelum tu tentang pemerintah, contoh sebelum tu iaitu tentang belitan iblis, talbis iblis terhadap para pemerintah. Macam baru-baru ni berlaku di negeri-negeri yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan musibah banjir ke atas mereka. Dihantar bantuan bagi dekat mereka-mereka yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus urusan rakyat. Siapa dia? Ambil faham-faham sendirilah. Diberikan kepada mereka. Sama ada hak yang wakil kampung ke, wakil ni ke, wakil mana ke, wakil negeri ke, wakil kawasan ke. Masa dia nak bagi bantuan, dipilih kroni dia. Hak yang sepatutnya dapat, tak dapat bantuan. Ini di antara tipu daya dan belitan iblis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini serius. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun 'ala ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba pun yang Allah pertanggungjawabkan dia untuk menguruskan urusan rakyatnya. Di hari kematiannya, dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan haramkan daripadanya syurga. Subhanallah. Ini amanah. Berapa ramai manusia-manusia yang diberikan kepemimpinan, jawatan kepada mereka, akan tetapi mereka telah mengkhianati jawatan tersebut. Mereka telah menggadaikan prinsip-prinsip semata-mata kerana hal-hal dunia yang mereka inginkan. Wallahu a'lam. Kemudian seterusnya, yang paling panjang sekali yang dibahaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab ni, belitan iblis terhadap golongan-golongan sufi tarikat. Golongan sufi, yang ni yang paling panjang. Sehingga kan kalau ahli ilmu baca kitab ni seolah-olah fokus dia untuk mengkritik golongan-golongan sufi. Sampai bab dia baru kita cerita. Sufi itu sufi apa? Sufi asal daripada kulit ke, suf ke? Ataupun sufi berasal daripada perkataan safa ke, suci ke? Salam. Ataupun sufi berasal daripada perkataan ahlus suffah ke, iaitu orang yang duduk di belakang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa dia sufi ini? Apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuma permasalahannya bila di zaman kita pada hari ini, kalimah sufi itu lebih masyhur diguna pakai oleh golongan-golongan tarikat, menyebabkan ahli sunnah, khususnya yang kontemporari, cukup allergic dengan sufi. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi sendiri, dia dah allergic zaman dia. Dia wafat tahun bila? 597 Hijrah. Dia dah allergic dah dengan perkataan sufiyah. Kita bukan menolak ilmu-ilmu yang bersifat penyucian jiwa. Bahkan kalau nak ikut tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dituduh benci kepada sufi, tarikat, benci kepada tarikat, mengkafirkan tarikat dan sebagainya, dia sendiri ada kitab yang membicarakan tentang pengamalan hati. Tuhfatul Iraqiyah fil a'malil qalbiyah. Tentang amalan-amalan hati. Biasanya yang duk bercakap pasal amalan hati ni biasanya lah orang sufi. Bahkan mereka tenggelam melampau-lampau dalam membicarakan amalan-amalan hati, sampai hak lain tak boleh buat. Kena cakap hati-hati clear lagi, hati clear lagi. Lagi mana tak clear hati yang tak boleh mengaji apa. Mau clear dulu, mau suci, mau bersih. Lepas tu baru boleh pergi ke peringkat, baru boleh naik maqam dan seterusnya. Jadi ini Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah akan menjelaskan kepada kita. Kemudian bab yang seterusnya, yang ke-11, talbis iblis terhadap orang yang mengaku mendapat keramat.
Macam baru-baru ni, petang baru ni, saya ada tengok satu siaran di televisyen tentang ilmu dari alam ghaib. Saya mula-mula tengok tu, saya bersangka buruk lah pada cerita tu. Tapi bila ada di dalam tu ada nasihat dan ada seorang ustaz, Allahu alam, saya pun tak perasan nama dia apa, menjelaskan tentang bahayanya syirik. Tak boleh kita percaya pada hal-hal yang seperti ini. Kerih terbang lah, kerih pusing lah. Walaupun kita nampak benda tu realiti, terbang, pusing kerih. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau gitu Nabi lagi senang, ha? Tu duduk kat Madinah, tak duduk keluar, ha? Hantar terbang pi ya. Kita 13 Mei tu, Allah, pedang terbang, parang terbang. Saya masa kecil-kecil dulu, dia tunjuk kat saya pedang. Ada kalimah la ilaha illallah. Ini pedang orang guna 13 Mei. Kita punyalah nak macam mana nak dapat pedang ni. Masa kecil-kecil tu biasa nak bersilat saja. Cerita pedang ni terbang, orang berdiri atas pedang lah, macam-macam lah. Berdiri atas daun pisang, Nasrul Haq ke apa ke bala, macam-macam macam ni. Benda yang lagu pelik-pelik. Kita fikir simple, logik, mudah. Kalau tidak, macam mana Nabi kita duk penat-penat perang, sampai bulan puasa pergi perang, sampai mati syahid berapa ramai. Nabi sendiri luka berapa kali, pingsan berapa kali dalam peperangan Uhud. Duk fikir nak atur strategi macam mana orang peperangan dalam peperangan Ahzab. Golongan musyrikun Makkah bergabung dengan orang Yahudi Madinah, mengkhianati Nabi SAW. Duk fikir macam mana nak perang mereka ni, jumlah mereka terlalu besar, 10,000. Nak fikir buat-buat, duduk di masjid, pedang terbang habis. Senang kan? Senang. Ini fikirlah Salman Al-Farisi bagi idea kita korek tanah. Korek bersama-sama Nabi turut serta. Tuan-tuan, sebab tu kita kata hal-hal yang seperti ini semua kerja-kerja karut. Walaupun jadi betul mai depan kita pun, ini semua kerja setan. Ha? Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya talbis iblis terhadap manusia secara umumnya, teranya contoh berupa angan-angan, duk rayan, kita duk sebut angan-angan mak jenis tu, betul-betul tu talbis iblis. Macam-macam kita sembang duk rayan, nak dapat tak buat apa pun lagi, sembang hak nu, sembang hak ni. Jadi rayan saja ni, ini juga merupakan talbis iblis kepada orang-orang awam. Jadi secara gambarannya, ini yang ada di dalam kitab ni. Kalau kita lihat Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dia susun ni perkara yang paling penting dulu. Mula dengan kepentingan melazimi ahli sunnah, kemudian bahayanya bid'ah. Sebab sunnah ni dia tak peraya pi kok mana pun, dia akan bertembung dengan bid'ah juga. Kona pi lah kok mana pun, memang bila sebut sunnah, memang musuh adalah bid'ah. Sebab tu ahli sunnah pi mana-mana pun mengkeliling orang. Bukan kita tu yang mengkeliling, tapi perbuatan kita bila nak bawa sunnah ni, orang kata tengok tu. Sekali dia jadi bertembung lah, bertegang. Sebab itu memang fitrah orang yang bawa sunnah. Sebab tu kalau orang yang bawa sunnah pi mana-mana orang tak bertembung dengan dia, maksudnya orang, kita kata dia ni buat apa, macam mana orang boleh ni, tengok jadi tekong tahlil kacau. Tu kita buat sunnah lagu mana? Mungkin dia mengambil langkah berperingkat-peringkat dalam berdakwah. Mungkin insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kerjaya dakwah kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian disusuli dengan isu akidah, paling penting. Kemudian dia mulakan dengan ulama dulu, kemudian baru dia turun terhadap pemerintah, kemudian baru dia pergi kepada ahli ibadah, kemudian orang-orang zuhud, kemudian orang sufi, dan ditutupi akhir sekali dengan orang-orang awam, orang yang suka khayal dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi itu metod Al-Imam Ibn Jauzi. Setidak-tidaknya tuan-tuan dan puan sekalian mendapat gambaran terlebih dahulu tentang isi kandungan kitab. Jadi duduk saja balik rumah, selok-seloklah baca, setidak-tidaknya kita faham terlebih dahulu sebelum kita sampai. Tuan-tuan dan puan sekalian, mula daripada bab yang pertama sampai bab yang ke-5. Sampai bab yang ke-5. Ini bagi siapa-siapa yang ada kitab ni.
Sini saya ada sebut, saya nak sebut lagi. Saya ulang pokok kita terlupa. Bab pertama sampai bab yang kelima, saudara-saudara kita daripada Indonesia, mereka ringkaskan sendiri karangan Al-Imam Ibnul Jauzi. Dia ringkaskan balik, dia buang sanad-sanad hadis yang berulang-ulang, dia buang. Sampailah mereka menemui kitab Arab yang ada kat tangan saya ni, yang disusun oleh, yang diringkaskan oleh Syekh Ali Hasan Halabi Al-Athari, iaitu bertajuk Muntaqan Nafis min Talbisi Iblis. Dia keluarkan perkara-perkara yang penting daripada kitab Talbis Iblis. Apabila mereka jumpa daripada bab yang kelima sampai bab yang terakhir, mereka terjemahkan daripada kitab ni. Jadi di peringkat awal ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya terus baca daripada kitab Syekh Ali Hasan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian tandalah dekat mana di dalam buku tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada bab 1 sampai bab yang kelima, yang mana yang kita baca. Yang lain-lain tu sebagai satu penambahan dan sebagai satu kita katakan ta'liqat, syarahan-syarahan serta ulasan-ulasan.